Okey. Okey. Peralatan yang awak perlukan adalah, awak tengok ni. Sorry. Jangka lukis yang ni. Nampak tak? Okey, jangka lukis ni. Nampak cikgu tunjuk jangka lukis ni? Nampak. Okey, jangka lukis ni ada dua bahagian ya. Satu bahagian yang tajam ni cikgu panggil jarum. Satu bahagian pensel. Okey, bahagian pensel tu awak dah ada dia punya mata, tak apa. Okey. Nanti dengar arahan cikgu nak letak dekat bahagian jarum ke bahagian pensel. Faham? Boleh? Okey, kalau dalam ni cikgu akan tunjuk. Yang ni bahagian jarum. Yang hujung ni ada jarum tu bahagian jarum. Okey, bahagian jarum yang ni. So, yang ada hujung ni bahagian jarum. Nampak sebelah kiri tu. Okey, pensel dia sebelah kanan. Okey, nampak dalam gambar ajar ni nampak kan? Cikgu akan tunjuk guna yang digital. Okey, kemudian apa lagi awak perlukan? Awak perlukan pembaris. Ada dah pembaris? Pembaris ada. Siapa tak kenal pembaris? Mesti kenal pembaris kan? Pemadam ada pemadam? Ada. Apa dia? Ada. Pensel ada pensel? Ada. Okey. Okey, yang ketiga, yang ni pilihan lah. Protractor. Protractor sebab kita nak tengok sudut tu betul ke tidak. Protractor yang bulatan, semi bulatan tu. Okey, yang tu hari tu cikgu tak bagi hadiah sebab assume awak dah ada. Okey. So, kita mula sekarang ya. Boleh? Ready dah? Okey, pertama. Dah ready ke belum? Kalau dah ready, angkat tangan. Pertama, kita akan, awak tulis itu. Membina tembereng garis AB sama dengan 5 cm. Okey dah. Okey. Kemudian, pertama sekali, awak tahu tak tembereng garis tu apa? Tahu tak tembereng garis tu apa? Tak tahu. Tembereng garis itu adalah satu garisan. Tapi dia panggil tembereng garis. Dia sebenarnya nak suruh awak buat satu garisan sahaja. Cuma ada nombor dan ada huruf. Okey? Okey, step pertama. Awak tengok step pertama. Mula-mula awak ambil pembaris. Gariskan panjang. Sampai macam cikgu buat sampai 10. Awak nak buat sampai 8 pun boleh. Tapi lebih daripada 5. Lebih daripada 5. Nampak? Dah? Ulang. Ulang. Awak ambil pembaris. Lepas tu awak buat garisan je. Garisan sampai 10 tu. Awak akan dapat macam gini. Pakai pen ke cikgu? Pakai pensel. Guna pensel. Dah? Dah. Okey. Kemudian dekat depan garisan itu, awak buat satu garis kecil. Macam cikgu buat ni. Nampak? Nampak tak? Okey dah? Nampak. Okey, yang tu awak tandakan huruf A. Tandakan dengan huruf A. Cikgu tak boleh nak tulis kat atas ni. Sebab dia tak ada untuk pensel. Dia tak ada untuk pensel. Tak ada. Dah?
Macam tu. Okey, selesai. Siapa yang dah selesai angkat tangan. Dekat. Okey. Kemudian yang first ni cikgu tak boleh nak tekan lah. Okey, yang first ni huruf A. Yang bawah garisan tu. Contohnya macam ni. Tadi cikgu suruh buat garis kan? Okey, macam ni kan? Betul tak? So yang dekat depan ni huruf A. Nampak? Faham? Okey. Sekarang awak ambil jangka lukis awak. Ambil jangka lukis awak. Dah pegang jangka lukis? Dah. Dah. Okey, ambil jangka lukis awak ni. Awak ambil pembaris awak. Awak ukur jarak yang tajam dengan yang pensel tu 5 cm. Awak ukur. Jarak yang panjang ni, yang tajam ni. Yang tajam dengan yang pensel jarak dia 5 cm. Awak ambil pembaris. Contoh jari cikgu ni pembaris. Awak ukur macam ni. Betul tak 5 cm? Kalau tak betul, awak tarik sampai dapat 5 cm. Dah. Yang ni jangka lukis. Awak ambil pembaris awak. Awak letak atas meja lah. Katalah ni meja awak. Ni meja awak. Pembaris kat bawah tu. Awak letak macam ni. Ukur dia jarak antara yang tajam dengan yang pensel ni. Jarak dia ni 5 cm. Dapat tak? Kalau awak tak dapat, awak boleh tarik lagi. Dapat. Faham tak? Faham kan? Faham. Kemudian, Zat lah apa dia? Cikgu suruh ukur dulu. Jangan garis lagi. Ukur dah ni? Dah. Dah. Siapa yang belum? Okey, siapa yang dah angkat tangan? Okey. Boleh ni kena ikut betul ni sebab term bearing ni paling senang. Tapi awak mesti guna jangka lukis. Awak tak boleh guna pembaris sahaja. Okey. Kemudian awak ambil awak punya jangka lukis yang tajam tadi. Allah. Okey. Awak ambil jangka lukis yang tajam tadi. Okey, katalah letakkan dekat huruf A tu. Macam cikgu buat. Cikgu ukur dia 5 cm. Cikgu buat 5 cm. Nampak? Okey, dah letak macam ni. Bila dah letak macam ni, awak tarik pensel awak tu begini. Nampak? Faham tak? Dia ada lengkuk kat situ. Dia akan jadi lengkuk kat nampak tak warna biru cikgu lukis tu? Dapat? Dapat tak? Dapat. So awak punya Dia lukisan, lari. janganlah bagi dia lari. Awak tetapkan yang tajam tu dekat hujung sini. Ni tajam. Okey, yang pensel dia macam gini. Yang ni awak tandakan B. Jarak dia adalah 5 cm. Nampak? Dia mesti ada tanda macam gini. Okey, boleh? Boleh tak? Yang ni pensel. Boleh. Ingat semua lukisan semua guna pensel tau. Semua lukisan semua guna pensel. Yang A ke B tu 5 cm je kan? Ya, betul. Awak ukur balik betul tak A ke B tu 5 cm? Kalau salah, bermaksud ukuran awak tu salah. Boleh. Okey, bagus. Boleh Okey, kita try 2 awak buat sendiri. Nombor 2. Membina term bearing garis huruf MN sama dengan 4 cm. Try buat.
Okey, step pertama. Okey, step pertama buat satu garisan. Dah. Okey, cikgu buat satu garisan, tak kisah berapa cm. Kemudian tandakan di satu bahagian huruf apa? Huruf M kan? Huruf M dekat sini. Okey, kemudian ambil jangka lukis. Tandakan dekat panjang ni, ukur berapa cm tadi? 4 cm. Macam cikgu sini 4 cm. Buat guna pensel dia. Tanda macam ni. Nampak? Okey. Siapa yang dah dapat, angkat tangan. Okey, bagus. Okey, so kita nak proceed ke soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Membina pembahagi dua sama serenjang AB. Okey dah? Dah. Okey, ada satu garisan. Garisan tu namanya A dan B. Cikgu nak bahagi garisan tu jadi 2. Nampak? So dengan keadaan yang ini sama dengan yang ni. Nampak? Okey. Jadi kita tak boleh bahagi macam biasa. Kita ambil pembaris, ukur 10 bahagi 2 dapat 5. Tak boleh macam tu. Kita kena guna jangka lukis. So cikgu nak tunjuk macam mana. Okay, first awak buat satu garisan. Ikut. Buat satu garisan lurus tak kisah berapa cm. Okay, dah. Macam gini. Dapat? Ikut panjang pembaris boleh tak? Panjang sangat. Awak buat dalam 5 cm lah, 5 cm. Garis je. Panjang pembaris tu panjang sangat, jangan. Lagi awak buku awak besar. Besar awak tinggal space awak ke bawah sikit tau. Jangan buat ngam-ngam tulisan awak tu. Ke bawah sikit. Awak tengok cikgu buat dulu. Okay. Kemudian kat sini. Hilang tak ada. Okay, satu side sini huruf A. Satu side kat sini huruf B. Ambil jangka lukis ni. Masing-masing ambil jangka lukis. Jangka lukis. Nampak jangka lukis? Yang tajam ni awak letak, awak ukur dekat awak punya garisan tu. Dia jangan kecil sangat. Jangan besar sangat. Ukuran dia mesti lebih daripada separuh garisan itu. Hadif kita dah masuk melukis pembahagi dua sama serenjang. Okey, mana Hadif? Hadif kan? Betul tak Hadif? Betul cikgu. Alhamdulillah masuk juga. Okey. Yang ni awak tengok cikgu punya jangka lukis dalam digital ni. Yang tajam, katalah panjang dia. Sekejap. Ni cikgu punya digital. Panjang cikgu punya panjang cikgu punya jangka lukis ni, cikgu punya garisan tu 7. Nampak tak? Jadi awak agak dia lebih daripada separuh. Kalau cikgu ambil 4. Macam gitu. Dia punya jarak dia tu. Okay, dapat? Dah adjust dah? Dah adjust ke belum? Macam mana cikgu? Tak faham. Jarak awak punya jangka lukis ni
lebih daripada separuh garisan yang awak lukis tadi. Okey. Faham? Jangan kecil sangat. Dia mesti lebih daripada separuh. Contoh garisan tadi awak buat berapa? 5 cm kan? Dia mesti 3. Jangan buat 2 cm, tak boleh. Nanti awak tak dapat. Dia mesti 3 ke 2.5 pun jangan. Dia lebih sikit. Faham tak? 5 ke atas ke macam mana? Tak, kalau awak punya garisan tu 5 cm, awak janganlah buat sampai 5 cm. Awak buatlah 4 atau 3. Kalau garisan awak tadi 10 cm, awak boleh buat 6 cm, 7 cm. Dia punya jarak ni. Adjust jarak dulu. Faham tak ni? Faham ya, faham. Faham? Lepas tu, lepas dah adjust jarak, yang tajam tu, awak pergi dekat huruf A dulu. Nampak tak macam cikgu buat ni? Okey, macam cikgu buat ni, cikgu letak kat A, kemudian Kristina Syafiqah, cikgu dah masuk ke yang nombor 2, pembahagi 2 sama serenjang. Okey? Okey, so cikgu ambil pensel ni. Awak akan dapat macam gini. Di atas dan di bawah. Nampak? Nampak tak? Boleh tak buat? Boleh. Boleh. Dapat tak macam cikgu dapat? Okey. Ukuran Dapat. Dapat Ukuran tadi jangan ubah tau. Jangan ubah ukuran jangka lukis tu. Awak pergi jangka lukis tu, awak pusing. Pergi dekat titik B pula. Okey? Pergi dekat titik B. Sama juga step dia. Buat di atas. Macam ni. Kemudian, jangan ubah ukuran dia tadi tau. Jangan ubah. Awak ambil pensel yang dekat jangka lukis tu, awak tarik sini. Nampak? Okey, kemudian dah atas selesai, buat bawah pula. Macam tu. Dapat? So awak nampak ada 2 titik persilangan tu. Nampak tak? Dapat tak macam ni? Dapat tak macam ni? Dapat. Okey, dapat. Okey, kemudian awak ambil pembaris. Tak nak keluar pembaris ni. Awak pergi dekat apa dia? Pergi dekat persilangan dia. Buat adjust. Persilangan macam ni. Ambil pensel, awak gariskan dia punya persilangan. Betul-betul persilangan. So awak akan dapat macam ni. Okay. Dan awak boleh ukur awak punya garisan tu, dia mesti sama panjang. Macam yang ni cikgu dapat berapa? 3.6 kan? Jadi kat sini pun 3.6 lebih kurang 3.6. Dia mesti dapat tepat. Okay? Dapat tak? Dapat. Boleh? Okay. Okey dah. So nombor 4. Bina pembahagi 2 sama serenjang huruf MN pula.
Benda yang sama, tukar nama huruf je. Huruf MN. Okay. Boleh buat sekarang tak? Boleh. Try buat sekarang. Jangan tunggu esok lusa, jangan tunggu. Sekarang. Okey dah? Dah. Dah siap betul? Betul. Okey, kita pergi ke nombor 5. Guna pembaris. Berapa nilai dia tak kisah, terpulang pada awak. Awak letak huruf A dan huruf B. Nampak? Okey, dekat atas dia, dekat mana-mana lah atas dia, kalau cikgu letak katalah kat sini. M. Dah. Dah. Okey. A, B atas tu cikgu kata M kan? C tu awak boleh ganti dengan M ataupun tak ganti pun letak C pun tak apa. Okey. First, awak ambil jangka lukis awak ni. Okey. Awak letakkan yang tajam ni dekat C tau. Yang tajam tu dekat C. Kita nak buat garis serenjang yang melalui C tu. Okey. Kita nak buat garis serenjang yang melalui C. Apa maksud serenjang? Serenjang adalah sudut tegak. Sudut 90 darjah. Jadi dekat C tu, macam ni. Nampak? Lepas tu jarak dia awak adjust. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Nampak tak? Ni jarak dia ni awak adjust. Yang ni jarak dia awak adjust. Cikgu jarak yang ni lah. Awak adjust kaki jangka lukis awak tu. Adjust lah. Kecil ke besar ke. Okey. Jangan kecil sangat, jangan besar sangat. Adjust supaya dia lepas lalu. Kalau macam ni dah terlebih. Awak tengok dia lalu ni dia dah terlebih. Bila terlebih awak adjust kurang sikit. Okey, bila kurang sikit awak try. Oh, tak boleh lagi. Kurang lagi sikit. Kalau kecil sangat, dia tak sampai garisan tu. Nampak tak? Kalau kecil sangat, dia tak sampai. Dia mesti sampai garisan AB awak tu. So, besar sikit. Besar sikit. Kita test. Ni kecil sangat. Besar sikit. Test lagi. Ni cantik. Nampak tak? Nampak tak? Okey, so kita lukis macam ni tau. Ini satu, awak nak lukis straight pun tak apa. Macam gini. Awak akan dapat macam bandul tu. Okey. Buat ni sekarang. Dah? Ya. Dah siap dah? Adam? Dah. Dah. Boleh? Orang lain siap dah ke belum? Siapa dah siap angkat tangan? Dah. Okey dah Okey, next. Jarak tu awak jangan ubah tau. Jarak dia tu, katalah jarak tu yang ni, awak jangan ubah tau. Awak alihkan je jangka lukis tu, pergi dekat, awak alihkan jangka lukis, jarak ni cikgu tak ubah pergi dekat persilangan sini. Kan ada persilangan tu kan? Awak pergi kat persilangan tu. Nampak? Nampak. Nampak? Okey, kemudian guna pensel dia awak buat macam gini. Dekat bawah. Okey dah? Dah. Okey. Next, awak pergi dekat persilangan. Yang ni pula. Okey. Okey, jarak dia tu jangan ubah.
Okey, ambil pensel dia. Buat macam ni. So akan dapat macam gini. Nampak? Nampak. Okey. Kemudian ambil pembaris. Laju sangat ke? Boleh ikut Pergi dekat C. Pergi kat C. Cikgu tadi tulis M kan? Boleh pergi kat M ke C ke, tak kisah. Pergi sambungkan dekat awak adjust pembaris awak tu supaya betul-betul lurus. Dan dia sambung dekat persilangan titik tadi tu. Macam ni. Okey. Kemudian ambil pensel. Garis. Nampak? Macam tu. So kita dapatlah garis yang berserenjang. Garis berserenjang bermaksud garis tu 90 darjah dengan garis AB. Okey, dah selesai. Selesai. Okey, Nokman selesai. Faisal dapat dah buat? Dapat. Dapat. Siapa lagi ni Azlin tak ada alatan. Umairah dapat tak Umairah? Dapat cikgu. Istina dapat tak? Hilang. Syamil boleh Syamil? Boleh. Okey, Danish boleh Danish? Faris Danish boleh? Boleh cikgu. Danish Akif boleh. Faris Danish boleh? Boleh. Boleh. Okey. So kita pergi ke seterusnya lagi. Okey, nombor 6. Okey, sama juga garis serenjang kepada suatu garis melalui satu titik. Garis lurus. Okey, ni situasi dia lain sikit. Okey, situasi dia lain sikit. Sekejap. Macam ni. Awak buat satu garis lurus AB macam ni. Dia punya tengah-tengah, bukan tengah-tengah. Awak tak tengah pun tak apa. C dia macam gini. Awak adjust tak kisah berapa banyak. Dia tak ada CM. Berapa CM tak ada suka hati awak. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. So, kalau kecil sangat awak payah nak buat. Awak payah nak tengok. Jangan besar sangat. Nanti penuh pula buku awak tu. Okey, dah buat dah garisan ni? Dah siap garisan? Dah. Okey dah. Orang lain dah? Dah. Okey. Cikgu tunggu ni awak bersatu ni. Awak ambil yang kelukis awak. Okey. Awak ambil yang kelukis awak. Ni. Okey. Macam tadi juga awak pergi dekat C dulu. Dia melalui E tengah tu kan. Bila melalui C tu awak kena pergi dekat C tu. Macam ni. Yang tajam pergi dekat C. Jarak dia awak adjust. Okey. Macam tu. So ni cikgu nak tunjuk demo. Awak tengok. Kalau cikgu gerakkan ni, kena tak pada garis dia? Kalau tak kena, awak kena sambung garis A tu.
Ataupun awak boleh adjust dia macam gitu. Nampak? Nampak? Okey, bila dah ngam macam ni, baru ambil pensel. Buat macam ni. Satu, nak sambung terus sini pun tak apa, tak ada masalah. Okey? Dalam buku teks dia tak sambung terus. Dia buat satu tepi sini. Boleh, tak ada masalah. Okey. Faham? Okey, dah buat ni dah. Selesai? Selesai. Okey, next step. Dah Dah. Okey, next step. Awak panjang jangka lukis tu awak lebihkan sikit. Lebihkan sikit pula. Dah, lebihkan sikit je. Lebihkan sikit pada tadi. Okay, dah adjust dah panjang jangka lukis tu? Dah. Dah Okey, kemudian angkat jangka lukis tu. Awak pergi dekat persilangan ini. Nampak? Dah. Jangka lukis tadi kita panjangkan sikit kan? Bila panjangkan sikit, awak pergi kat tepi tu. Persilangan tu. Okey, kemudian pensel awak di atas dan di bawah. Tempat yang sama tau. Awak boleh buat terus je. Cikgu kena angkat pensel dia. Macam gitu. Okey, dah. Dah? Dah. Okey, kalau sudah, kita pergi ke dekat sebelah sini pula. Okey. Pensel jarak yang sama, tandakan dekat garisan ni. Nampak tak? Macam cikgu buat ni. Kemudian atas. Tadi bawah kan? Ni atas. Dia atas bawah. Benda mesti buat atas bawah. Okey, kat sini. Pensel macam gini. Nampak? Okey, yang dah selesai macam ni, angkat tangan. Okey, ini kalau refer buku teks muka surat 179. Okey, kemudian buat apa last sekali? Last sekali ambil pembaris. Nampak tak? Okey, baru boleh kita gariskan. So, jadi macam ni. Dapat? Cikgu, saya punya tengah tu dia macam senyap sikit, tak apa cikgu? Mesti masa awak buat tu awak lari sikit. Sepatutnya dapat tepat. Tak apa nanti, bukan tak apa. Sebenarnya dalam exam tak dapat markah tu. Awak kena try buat sampai dia dapat lurus.
Dia mesti awak Okay. tersengit sikit, awak punya jangka lukis tu terlari sikit. Dia jarak dia tu kena jaga. Kalau nak buat lagi sekali tak apa, cikgu kita tunggulah Nukman buat. Tak payah. Tak apa. Sambung. Tak apa, orang lain dah siap. Sementara tunggu kawan lain siap, boleh padam buat sekali lagi. Kadang-kadang tak tepat dia punya tu. Dia mesti tepat. Mesti dapat lurus. Ataupun awak guna protector ni. Mana protector? Protector ni awak boleh ukur dia mesti 90 darjah. Nampak tak? Dia 90 darjah. Ni 90 darjah. Kalau betul awak ukur 90 darjah, betul lah, tak ada masalah. Kadang-kadang kita nampak sengit dia, tapi dia dah 90 darjah. Awak ukur dulu 90 darjah, kalau betul okey. Kalau tak ada protector nak ukur 90 darjah, kita boleh guna pembaris. Macam mana nak ukur guna pembaris? Awak tahu tak penjuru pembaris tu? Penjuru pembaris tu segi empat kan, melainkan penjuru awak tu segi bulatan. Segi empat, ngam-ngam segi empat tu maksudnya dia 90 darjah. Faham? Okey. Yang dah siap boleh angkat tangan. Okey, bagus. Okey, next. Apa dia perlu kita buat? Saya juga tengok ada tak dalam ni. Okey, yang ni. Okey, dia ada bagi satu garis dia AB sahaja. Tapi dia suruh buat garis serenjang. Ni nombor 7. Nombor 7 sama juga tajuknya. Terus. Pembahagi 2 sama serenjang. Pembahagi 2 pula. Garis serenjang kepada suatu okey, ni contoh ni tak ada dalam buku teks. Saya tunjuklah. Okey. Awak buat satu garis AB. Yang putus-putus tu sebenarnya tak ada. Yang putus-putus tu sebenarnya tak ada. Okey. Dia suruh melalui titik B. Nampak ni? Passes through B. Melalui titik B. Ni satu lagi contoh garis renjang. Okey. Bila melalui B, awak ambil pembaris, awak sambung garisan sampai putus-putus ni. Okey dah? Dah ke belum? Buat tapak dia. Okey dah, siap. Okey. Boleh cikgu proceed? Okey, ambil jangka lukis. Macam tadi juga sebenarnya. Pergi dekat B. Bila dia kata melalui B, bermaksud kita pergi dekat B. Yang tajam pergi kat B. Besok awak adjust dia punya jarak dia. Tak kisahlah jarak dia awak nak besar ke kecil. Sedang-sedang pun tak apa. Cikgu ambil macam ni. Okey. Awak tandakan di sini. Maksudnya tu cikgu suruh extend garisan tu. Dan di Allahuakbar. Okey, di situ dan cuba buat semula Okey. Gariskan di sini
dan di sini. Baru tahu. Macam gitu. Nampak? Dapat tak? Boleh? Okay, dah siap angkat tangan? Dah. Okay, next step. Panjangkan sikit awak punya titik tu. Dah panjangkan sikit. Sikit je. Okay. Panjangkan sikit. Pergi. Okay. Panjangkan sikit. Dekat bawah ni. Okay. Alihkan jangka lukis ke sini. Nampak? Okay. Cikgu dah panjangkan sikit. Panjangkan sikit daripada ukuran tadi tu. Panjangkan sikit. Kemudian awak garis di bawah dan di atas. Nampak? Okey. Alihkan jangka lukis tu ke sebelah sini pula. Okey, buat tu dulu. Sekejap lagi kata cikgu laju sangat pula. Okey, siap. Dah. Boleh ikut tak ni? Boleh. Okey. Lepas tu awak alihkan jarak tu jangan ubah Jarak tu jangan ubah. Awak alihkan ke sebelah sini pula. Kalau awak ubah jarak dia, nanti garisan awak sengit. Dapat macam ni. Dia salah satu sebab sengit tu awak ubah jarak. Kadang-kadang kita terubah jarak dia tu. Dia tak boleh langsung ubah jarak. Okey. Next step, ambil pembaris. Okey, gariskan dia macam itu. Siap. Okey, yang dah siap boleh angkat tangan. Okey, bagus. Okey, boleh ikut Okey. Next, garis selari nombor 8. Kita akan buat garis selari. Garis selari ni cikgu kena buat. Boleh? Boleh. Okey, jarak tu tak kisah suka hati awak kan. Dia punya panjang. Okey. So, cikgu buat dari awal lah. Mana pembaris? Okey, ni pembaris. Cikgu buat garis AB. Nak buat garis selari dengan AB sebenarnya. Awak janganlah buat sampai 10. Besar sangat kan. Okey, awak buatlah sampai berapa pun. Okey, next. Cikgu tanda kat sini.
Okey. Katalah kat sini huruf apa tadi? Huruf M kan? Okey. So bawah tu A, B. Okey. Kiri A, kanan B. Nampak? Cikgu kat sini cikgu dah tak boleh nak tulis. Okey. Kemudian kita nak jarak dia dengan M tu sama selari. Okey. Jadi awak ambil jangka lukis awak. Okey. Awak ambil jangka lukis awak. Awak ukur dari titik ni tajam ni. Okey. Awak ukur dari titik ni sampai titik yang atas tadi tu. Macam gitu. Berapa cm? Awak ukur dia. Ukur dan tetapkan jangka lukis awak tu. Pak nak faham tak ni? Faham tak Syah tadi? Faham. Katalah tadi tu, titik awak tu adalah sini kan? Awak ukur bagi sama dengan titik tu. Nampak? Okey, bila dah ukur macam tu, awak ukur jarak dia macam gini. Okey, sama dengan titik ni ni. Nampak tak? Hujung pensel tu dekat titik. Nampak? Okey, kemudian awak buat macam ni. Dekat titik tu. Nampak tak? Cikgu buat macam mana? Nampak? Boleh tak ni? Boleh nampak tak? Apa yang cikgu buat? Maira okey tak Maira? Ayam pun nak belajar Okey. Selesai dah ni? Selesai. Okey, selesai. Awak alihkan jangka lukis awak tu pergi sini pula. Nampak? Jarak tu jangan ubah tau. Jarak tu jangan ubah. Awak alihkan je. Okey, kemudian buat macam gini je. Nampak? Dah? Dah. Okey. Kemudian pergi balik jangka lukis tu dekat sini. Okey. Kita tarik panjang. Sorry. Awak tarik panjangkan jangka lukis tu sampai kena titik B yang kat hujung ni. Pensel tu kena titik B kat hujung tu. Dapat? Dah ke? Okay. Boleh? Okey, jarak tu jangan ubah tau. Alihkan jangka lukis pula, pergi dekat titik atas ni. Nampak? Lepas tu, siap. Apa lori buat kat rumah cikgu ni? Okey dah? Dah dapat sampai macam ni? Dapat dah? Dah. Okey, next. Ambil pembaris. Okey. Gariskan. So, dah dapatlah garis selari. Salah.
Ni titik dia tadi kat sini kan. So dapatlah garis selari dah. Nampak tak dia selari? Okey, kelas awal sampai, sepatutnya kita rehat kan 10.30 ni kan? Cikgu sambung boleh tak? Sampai pukul 11, 11 baru rehat. Sampai 11.40, boleh tak? Ke lapor dah ke apa ke? Boleh, boleh. Ni cikgu sambung sampai pukul 11, 11 tu boleh rehat sampai 11.40. Okey. Sebab sikit lagi. Okey, kita akan buat nombor 9. Sudut 60 darjah. Sudut PQR sama dengan 60 darjah. Awak tahu tak simbol darjah? Awak kena tulis macam ni. Set. Sudut PQR sama dengan 60 darjah. Malas tulis sudut ni. Sudut PQR sama dengan 60 darjah. Nampak? Boleh? Boleh tulis macam tu? Okey, bermaksud kat sini awak readykan satu tapak panjang readykan tapak macam ni. Sekarang. Okay, dah siap salin. Macam yang cikgu tunjuk ni, angkat tangan. Baru cikgu boleh ke page tadi tu. Okay. Dah ready dah dengan QR tu. Okay, awak tengok sudut. Bila sudut, cikgu nak terangkan sikit. Bila sudut awak tengok huruf kat tengah tau. Huruf kat tengah ada Q. Bermaksud sudut tu nanti dia akan macam ni. PQR. Sudut dia dekat Q. Awak tengok huruf tengah dia. Bila tengok huruf tengah dia, awak tahu nak mula kat mana. Nampak huruf tengah dia Q, jadi kita akan mula dengan Q. Dia akan jadi macam ni 60 darjah. So macam mana nak buat? Guna jangka lukis bukan protektor Okay, so cikgu tunjuk. Kat sini. Okay. Okay. First tadi kita lukis satu garis. Cikgu baru nak lukis garis QR. Okay. Belah sini Q. Belah sini R. Nampak? Q awak tanda belah kiri. R tanda belah kanan. Faham? Okay. Dah faham kat tangan? Okay. Kita nak buat sudut 60 darjah dekat Q tau. So bila dekat Q, awak punya jangka lukis ni, yang tajam dia dekat Q. Sebab sudutnya dekat Q. Faham? Bila sudut dekat Q, yang tajam mesti dekat Q. Jadi awak pergi hantar yang tajam ni dekat Q. Okay, hantar yang tajam tu dekat Q. Jarak dia tu tak kisah berapa banyak. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Tak kisah. So, cikgu ambil jarak macam ni lah, lebih kurang. Kemudian cikgu buat apa? Tanda terus macam gini. Senang je. Nampak? Cuba buat. Boleh? Senang je. Tanda je terus macam gitu. Dah siap? Dah siap boleh angkat tangan. Okay, good. Okay, kemudian
Jarak yang tu awak jangan ubah tau. Jarak jangka lukis tu awak jangan ubah tau. Awak alih tempat sahaja. Okay, ambil jangka lukis tu awak alih ke persilangan sini. Nampak tak? Jarak dia tu jangan ubah. Cikgu alih je. Alihkan tempat jangka lukis tu. Okay, kemudian ambil pensel dekat jangka lukis tu. Tik kat sini. Dapat? Okay, yang dah dapat angkat tangan. Okay, good. Pandai. Okay, kemudian letak tepi jangka lukis. Letak tepi. Ambil pembaris. Okay, ambil pembaris. Macam gini. Sambung dekat Q. Garis. Nampak? Tak tepat. Oh, sorry. Dah, terpadam. Okay. Cikgu ulang balik tadi. Dah dapat macam ni kan? Siapa dapat macam ni angkat tangan? Siapa dapat macam ni angkat tangan? Okey, bagus. Pergi ambil pembaris awak. Dekat persilangan dan persilangan tak awak tengok persilangan dan persilangan. Baru awak gariskan. Nampak? So, sudut tu awak boleh label kan macam ni. Ni siapa dapat angkat tangan? Cikgu nak ajar label dekat page lain. Okay. Labelnya. Okay. Tadi awak dapat. Macam gini. Sorry. Macam gini. Dari sini. Sini kan? So awak garis betul tak? Awak garis. Kemudian sini awak letak 60 darjah huruf P ke atas. Nampak? P, Q, R. Okay, boleh faham? Boleh? Okay, dah selesai boleh angkat tangan. Kita next step. Okay, good. Okay, seterusnya. Sama sudut. Okay. Nombor 10. Pembahagi dua sama sudut. Okay, cikgu nak awak prepare tapak dia macam ni. Buat satu garisan. Buat satu lagi garisan macam ni. Buat je. Satu garis melintang. Satu garis serong. Okey. Dah. Siapa dah selesai angkat tangan? Yang ni tapak dia. Okey, kita nak bahagi. Kat tengah ni ada sudut kan? Kita nak bahagi sudut ni ada dua. Kita nak bagi sudut tu dua. So, awak ambil jangka lukis. Pergi dia dekat penjuru sudut itu. Senang je. Penjuru sudut itu. Kemudian adjust dia punya besar dia tu. Tak mau kecil sangat. Tak nak besar sangat. Okay. Adjust je. Tak kisah. Kemudian awak ambil pensel dia buat macam gini. Okay. Nak macam ni boleh. Cikgu silap lagi. Okay. Nak macam gini pun boleh. Letak sini sikit. Tarik bawah, letak sini sikit. Tak ada masalah. Okay, siapa yang dah siap angkat tangan. Okay, good. Okay, kemudian alihkan sahaja jangka lukis awak tu. Pergi dekat sini. Alih je. Okay, kemudian kita adjust sikit. Jangka lukis jangan adjust. Adjust pusingan sahaja. Pergi dekat atas tu.
Sini. Okey, alihkan jangka lukis ni pergi ke atas ni pula. Jarak dia jangan adjust tau. Kita alihkan sahaja. Macam gini. Okey, siapa yang dah dapat? Angkat tangan. Okey, kemudian ambil pembaris. Gariskan sudut tadi dengan yang kita buat baru tadi. Macam ni. Nampak? So sudut tu kita dah bahagi 2. Sudut tu kita dah bahagi 2. Boleh? Okey, yang dah selesai boleh angkat tangan. Okey, bagus. Okey, kita akan buat sudut PQR sama dengan 30 darjah. Awak buat 30 darjah tu macam ni. Okey, awak buat nombor 11. Sudut PQR sama dengan 30 darjah. Okey, buat satu tapak dia. QR. Nampak? Okey, dah selesai. Sikit lagi. Okey, dah. Dah angkat tangan. Okey, good. Okey, sekarang kita tengok. Cikgu kena tunjuk kat page ni. Okey. Sudut PQR 30 darjah kan? Okey, awak buat tapak dia tadi. Okey, kat belah sini. Aduh, sekejap. Q. Sini huruf apa? R. Okey, belah kiri Q, belah kanan R Okey, so kita nak buat 30 darjah. 30 darjah tu adalah separuh daripada sudut apa? 30 darjah tu adalah 60. separuh daripada sudut 60. Bagus. Jadi kena buat sudut 60 darjah dulu. Ingat lagi tak tadi? Okey, kita buat sudut 60 darjah. Siapa yang ingat boleh teruskan. Siapa tak ingat, ikut cikgu Pergi jangka lukis ni dekat Q. Sebab huruf tadi PQR, Q kat tengah. Nampak? Okey, buat. Adjust lah berapa banyak panjang ni pun tak kisah. No problem. Okey, kata nak panjang ni, besar ni. Okey, kemudian macam gini. Nampak? Okey, dah dapat macam tu. Alihkan jangka lukis dekat persilangan dia. Bukan dekat titik R tu. Dekat persilangan yang kita buat tadi. Okey, kemudian macam gini. 60 darjah. Laju ke? Ke boleh? Tak tepi, ambil pembaris. Garis. Okey, ni sudut 60 darjah. 30 darjah separuh daripada 60. Jadi kita dah ada lengkuk tu, betul tak? Bila dah ada lengkuk, kita just tengok tadi. Awak punya jangka lukis jangan ubah. Nampak tak? Awak ubah tempat saja. Pergi dekat sini, jangan ubah jarak dia. Pergi dekat sini, persilangan ni nampak tak cikgu buat? Okay, awak boleh tanda. Cikgu dah terubah sikit.
ada di sini dan pergi balik dekat sini. Nampak? Dapat tak sampai sini? Dapat angkat tangan. Okey. Bagus. Ni Umairah dapat tak? Ni asyik Umairah diam je. Dapat cikgu. Okey. Kemudian kita ambil pembaris. Digital ni cikgu. Pembaris digital ni. Okey, dapat. Bahagi 2. So, PQR. P dekat hujung. Macam mana nak tulis atas ni? Okey. So, kalau awak guna protector, kita nak tengok betul tak? Betul tak 30 darjah? Nampak tak? Betul kan 30 darjah ni? So dapatlah sudut 30 darjah. P dekat yang atas ni. Okey. Siapa siap angkat tangan? Cikgu nak tunjuk cara label. Okey, cara label dia kita pergi kat sini. Tadi awak dah buat. Ni cikgu buat tanpa guna. Awak dah buat macam ni. Dapat macam ni. Ni, situ 60 darjah. Dari sini pergi atas. Dari sini pergi sini. Zam. So, P awak kat sini. Nampak tak? P kat atas ni. So, sinilah 30 darjah. Boleh? Tu elok kan cikgu lukis ni kan? Tu sebab kita guna jangka lukis supaya sudut dia tepat. Nampak ni cikgu nak tunjuk label sahaja. Okay. Next step. Sudut 120 darjah. Nombor 12. Sudut PQR sama dengan 120 darjah. Okey. Nombor 12. Sudut PQR sama dengan 120 darjah. Okay, awak sediakan satu tapak. Macam tadi. QR. Okay, dapat? Di sini R. Dapat tak? Okay, dah dapat angkat tangan. Okay, good. Okay, kita pergi ke cara nak buat. Okay. Okay, first buat satu garis. Cikgu baru nak buat garis. Tandakan huruf apa? Saya ingat. Okay. QR. Q belah kiri, kanan R ya. Okay, ingat. Okay, 120 darjah. 120 darjah adalah 2 kali 60 darjah. Nampak tak? So, kena buat sudut 60 darjah dekat huruf apa kat tengah? Huruf Q. Jadi dekat Q. So, nak buat sudut 60 darjah. Siapa yang pandai dah terus buat sudut 60 darjah boleh terus buat. Okay, ni letak sini. Siapa yang tak buat boleh tengok cikgu. Letak kat situ. Kemudian, tarik lebih sikit macam gitu. Macam ni. Okay, dah siap? Dah angkat tangan. Okay, good. Okay, jarak yang sama jangka lukis ni ubah tempat je.
Ubah tempat sampai macam kita buat 60 darjah tadi kan. Sini. Tanda 1 dapat 60. Nampak? Tanda 1 dapat 60. Awak alihkan jangka lukis pergi kat atas ni pula. Tarik sikit, adjust sikit. Jarak dia jangan ubah. Jarak yang sama. Tanda lagi 1. 2 kali. 1, 2. 2 kali. Bila 2 kali dapatlah sudut 120 darjah. Ambil pembaris. Sambung macam ni. Okey. Dapat? Dah berjaya dapat macam cikgu buat, boleh angkat tangan. Cikgu nak tunjuk cara nak label. Okey, nak label dia macam ni. Kena tunjuk kat page yang ni. Okey. So tadi awak dah buat. Okey, tadi kita dah buat. Dari sini naik atas tu tak? Ni cikgu tak. Ni lah sini 1, sini 1. Habis tu awak sambungkan, betul tak? Sini awak sambungkan. So kat sinilah 120 darjah. Sini huruf P. Nampak? Tak lawa lah cikgu buat ni tanpa jangka lukis. Okey? Boleh? Okey, boleh faham cara nak label ni? Cikgu tunjuk cara nak label je. P dekat sini lah, bukan dekat sini tau. Ni salah. P kat sini sebab dia 120 darjah. Okey. Last one. 13. Segitiga. Segitiga. Okey. Arahan dia bina segitiga. Segitiga. Sama sisi. Maksudnya 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah. Sisi ni katalah awak buat 4 cm. So semua sekali 4 cm. Okey, so kita nak buat segitiga macam ni. Okey, salin dulu soalan dia. Ni last. Okey dah. Kalau dah angkat tangan. Okey, next. Okey, first. First kita buat satu garis lurus. Satu tembereng garis. Ini kita gabung tau, gabung. Okey. Awak buat garis macam ni. Kemudian awak tandakan sini. Ikut je step yang cikgu bagi ni. Macam gitu. Nampak? Okey. Kemudian ambil jangka lukis. Siap dah ni. Ambil jangka lukis. Pusing. Pergi dekat titik tu. Ukur 4 cm. Ukur 4 cm. Ukur 4 cm. Kemudian buat apa? Buat ini. Maksudnya jarak dia 4 cm. Nampak? Okey. Kemudian kalau awak pandai agak dan tak keliru, awak boleh buat line dekat atas juga. Tapi cikgu takut awak keliru. Okey, biar je sini. Okey. Dah? Step ni dah? Okey, dah. Lepas tu, awak kecilkan dia. Kecil je. Tapi jangan kecil sangat. Kecilkan dia je. Buat satu bulatan macam gini. Dah.
Okey, kemudian alihkan jangka lukis ke sini. Jarak tu sama. Yang kecil kan tu. Okey, kemudian ambil pensel, pump macam ni. Sikit je, ini cikgu dah terlajar. Okey, ambil pembaris. Laju sangat ke? Boleh ikut? Ambil pembaris. Sudut 60 darjah tau. 60 darjah dekat sini kita nak buat. Ha. Baik. Okey, ambil pembaris. Macam tu. Pak dia akan dapat macam tu. Okey. Okey, kemudian jangka lukis tadi. Ish. 4 cm tadi. Patut penjuru tu 4 cm ni cikgu takut kecil sangat. Macam ni. Ni 4 cm kan? Betul tak? 4 cm awak tarik dekat garisan ni. Baru awak buat macam ni. Nampak? Jarak dia 4 cm. Okey. Dah angkat tangan. Okey, good. Kemudian, ambil pembaris. Ini pula. Dapat. Segitiga. Okey. Okey, senang ke susah? Senang ke susah? Nah, Alhamdulillah. Boleh. Easy. Cik, easy. Okey. Satu lagi lah, satu lagi. Lupa. Okey, last. Ni last, betul last. Okey, satu lagi. Kita nak buat segitiga macam dalam rajah ni. 5 cm, 7 cm, 8 cm. Ni segitiga yang asas. Okey. So, pertama sekali. Ni kita nak buat segitiga yang nombor 14 Segitiga yang kedua. Nombor 14. Segitiga yang ni awak lukis je. 5 cm, 7 cm, 8 cm. Lakar sahaja. Okey. Yang ni kita nak buat betul-betul Okey, sekarang ambil jangka lukis awak. Kita buat tapak dia. Tapak dia 8 cm, betul tak? Okey, awak buat satu line kosong. Macam dalam rajah ni. Okey, kemudian awak ambil jangka lukis. Pergi dekat, dah buat line dah. Buat line dulu. Satu line panjang. Lebih 8. 10 cm. Boleh? Dah buat dah line. Last ni, last. Betul last. Okey. Kemudian, awak ukur pembaris awak dengan jangka lukis awak 8 cm. Nampak? Kemudian buat mesti ada tanda begini. 8 cm tu. Nampak? Okey, next step. Ambil jangka lukis awak lagi. Ukur 5 cm. 5 cm ukur kat sini 5 cm. So, pergi dia kat sini. Jadi sini 5 cm. Nampak? Buat je macam gini. Okey.
Okey, awak ukur balik jangka lukis awak tu. Ukur berapa? 7 cm. Tapi 7 cm bukan di sini. Alihkan jangka lukis awak. Piap dekat sini. Ulang. Ulangkan laju Ulang dari awal je kau. Laju. Pula dah dari awal. Okey. First, saya cikgu ambil kosong lah. Sekejap. Okey. Mula-mula, ambil pembaris. Garis. 10 cm. Kemudian, awak tandakan dekat awal tu. Satu sini. Okey, tanda macam tu je. Dah, selesai. Dah. Okey, cepat sikit. Okey, kemudian jangka lukis ni pergi. Awak ambil pembaris, awak ukur dulu jangka lukis panjang awak tu. Kita nak buat tapak dia 8 kan? So awak ukur sampai 8. Okey, baru tandakan dekat garisan ini. Nampak tak? Nampak? Dah. Dah ke belum? Dah. Okey, angkat jangka lukis. Letakkan dekat pembaris. Awak ukur sampai 5 cm. Macam ni. So jarak 5 cm baru awak ukur dulu. Lepas tu awak tarik jangka lukis awak. Letakkan dekat titik tadi tu. Tapi ke atas kan. Dah. Kemudian ambil guna pensel dia. Macam gini. Sudah? Dah. Okey, bagus. Kemudian alihkan jangka lukis tu. Awak ukur 7 cm. 7. Awak ukur kat pembaris 7 cm. Kemudian awak gerakkan jangka lukis awak dekat titik yang ni. Macam ni. Dah. Kemudian awak guna pensel dia, macam ni. Okay dah. Okay, good. Lepas tu akhir sekali buat apa? Ketepikan jangka lukis, ambil pembaris. Persilangan ini dan ini. Nampak tak? Ada persilangan kan? Awak gariskan dia tepat. Macam gitu. Okay, siapa yang dah angkat tangan? Dah siap semua. Siap dah? Garisan ni pula. Cikgu punyalah buat sesuatu, awak dah siap. Okey. So, labelkan. Tapak 8 cm, yang pendek ni 5 cm, yang tepi tu 7 cm. Okey, selesai. Okey. So, boleh faham tajuk ni? Ini baru separuh tajuk ni, nanti kita belajar pasal sudut pula. Boleh. Okey, boleh So, rugilah siapa yang tak masuk sebab nanti dia tak tahu boleh. Kalau awak lupa buat, awak boleh rujuk buku teks muka surat 176 sampai 183. 183. Okey, boleh tengok buku teks. Okey? So, habis dah. Terima kasih banyak-banyak bagi komitmen ni. Orang yang sama juga ni. Ya, ada juga orang yang baru. Alhamdulillah. Awak ni kalau boleh bagilah kesedaran kat kawan-kawan yang tak pernah masuk tu. Insaf lah anda. Apa dia? Masih kata insaf. Tak adalah kawan-kawan yang tak masuk tu betapa ruginya tak belajar kan? Betul. Awak ni Kat sekolah orang-orang lepas pi. Dalam online lepas tak pi.
Tak tahulah. Kerja sekolah pun tak hantar. Cikgu ni kalau tak masuk tu tak apa lagi kot. Tapi kalau bagi homework tu hantarlah kan? Betul. Tak hantar awak-awak jugalah lah harapan cikgu. Kalau hantar pun cikgu faham lah. Tak boleh masuk sebab apa. Dia tak hantar langsung. Kan? Tak tahu cikgu nak kata apa. Okay, so terima kasihlah pada harapan-harapan cikgu ni. Okay, awak tak payah hantar sebab cikgu percaya awak buat juga satu-satu ikut step cikgu bagi tadi kan? Ya. Okay, so thank you very much. Jumpa lagi minggu depan. Okay. Cikgu. Cikgu. Yo. Terima kasih cikgu. Sama-sama.